Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang besar, yaitu kita berada dalam waktu yang paling mulia, yaitu yang afdal untuk solat, yaitu solat subuh. Kita sempat berjemaah, dan ini adalah satu nikmat Allah dan pilihan Allah, yang mana di waktu pagi begini Allah memberi kemudahan, memberi hidayah kepada kita untuk kita dapat bangun di waktu yang kritikal ini, dan di waktu yang paling susah untuk seseorang itu untuk bangun, meninggalkan tempat yang mereka tidur dengan nyenyak, iaitu mati ini, tapi boleh dibangkitkan, bangun untuk solat subuh, solat sunat dan sebagainya. Itu adalah tanda kita mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi-pagi lagi kita dah mulakan kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melanggar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, itu dengan tidak menunaikan solat subuh, yang merupakan satu dosa yang paling besar. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya pada pagi ini fikir apa yang saya nak bagi kepada para jemaah, tapi saya terfikir pada diri saya sendiri, dan suatu perkara yang saya sekiranya refresh kita, memperbaharui pengetahuan kita, perkara yang kita pernah lakukan, kita pernah baca, tapi mungkin kita lama tak memperbaharui, mempelajari perkara itu, sehingga kan kita mengabaikan suatu perkara yang biasa kita buat, tapi kita masih lagi tak memahami sepenuhnya. Iaitu saya akan bawa untuk diri saya dan para jemaah semua, iaitu tentang hakikat surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita lihat kat sini, dalam kehidupan kita ni, berapa kali kita baca surah Fatihah? Saya ingat banyak lah, daripada hidup kita, daripada awal, berapa ribu-ribu, cuba kira, tak tahulah, banyak lah Fatihah. Okay. Kita baca surah Fatihah ni, kalau solat 17 kali sehari, kan? 17 kali sehari itu yang wajib saja, termasuk yang qabliyah, ba'diyah dan solat-solat sunat lain lagi. Basic kita baca 17 kali sehari. Dan adakah saya dan para jemaah mungkin terfikir bahasanya, apakah kita pernah membaca tafsir apa yang surah Fatihah ni kepenting sangat ni? Apa yang ada dalam tu? Apa yang kita faham tentang surah Fatihah ni? Hari-hari baca. Kadang-kadang ada kematian, kita pun tulis Al-Fatihah, tapi tak baca, tak ada kebolehan pun, ataupun tulis kat page kan, Fatihah begitu. Saya ingat itu satu perkara yang kita kena perbaiki juga lah. Kalau boleh kita Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah baca. Hadiah pada dia boleh juga ada cakap kat page innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan, tanpa baca, ada pun tulis dibaca, tapi dia tak baca pun dia tulis dia baca, tapi tak baca pun. Jadi bagaimana kita faham tak maksud makna? Jadi pada hari ini saya tak naklah cerita tentang bacaan tu, kita dah mungkin kita dah semua dah pastilah baca. Sebab surah Fatihah ni ialah menentukan kejayaan kita, menentukan hidup syurga neraka seseorang itu dalam surah Fatihah. Kalau tak baca surah lain tak apa, tapi kalau tak baca surah Fatihah, maksudnya dia tak solat dah. Kalau tak solat, maka tak solat ini maknanya satu dosa yang besar. Kalau sepanjang hayat tak solat ataupun tak baca surah Al-Fatihah ni,
17 kali sehari, mana dia tak penuh solat 5 waktu tu kan? Benda basic je lah. Kalau tak solat, mana tak baca surah Al-Fatihah satu hari 17 kali. Itu cara yang wajib. Memang mungkin kita dah tahu semua dah maksud Fatihah, saya dah tahu dah apa. Tapi saya hari ni cuba nak setakat mana saya bacaan saya nak cari surah Fatihah ni yang mungkin beyond, lebih pada sikit daripada yang kita fahami itu, untuk mau mendalamkan lagi apa sebenarnya surah Al-Fatihah sebenarnya. Bagaimana, kenapa diletakkan waktu solat itu kena baca surah Al-Fatihah, tidak dibaca surah lain. Kalau kita baca surah Al-Baqarah pun tak sah kalau tak ada surah Fatihah. Saya nak baca surah Al-Baqarah semua, tapi Fatihah tak baca. Kita tahu kata la salata liman la yaqra al-Fatihah. Tak sah solat kalau tak baca surah Fatihah. Maknanya bila kita baca hari-hari, kita kena tahu apa maksud Al-Fatihah ni, apa kehendak maqasid, apa kehendak surah Al-Fatihah ni sebenarnya. Saya pun kadang-kadang, ya Allah, baru kadang-kadang terkejut. Kadang-kadang surah Fatihah ni sebenarnya segala-galanya. Memang kita tengok insya-Allah dalam masa yang singkat ini, dalam masa setengah jam ini, kita nak mempelajari apa maksud Fatihah tu. Sungguh-sungguh kita boleh melekat. Dan semalam kita dah belajar tentang khusyuk solat. Ini salah satu daripada khusyukkan solat itulah memahami maknanya, memahami makna maksudnya. Adakah kita bercakap, kita tak faham maksudnya? Apa awak cakap ni? Saya tak tahu apa yang cakap. Apa awak baca ni? Saya baca. Awak faham tak maksud dia? Tak tahu, saya baca je. Ini masalah juga lah kan. Kalau kita baca surah yang ni kita tak tahu. Paling tidak kita kena ada juga dalam kehidupan kita ni satu ayat ke satu surah Al-Quran ke macam mana, yang ayat ini bila kita baca kita akan menangis. Ayat ni kita ayat favorit lah, ayat kesukaan kita. Sebab apa kita suka ayat ni? Sebab ayat ni saya kalau baca ayat ni saya macam terpegum. Memang semua ayat tu bagus, tapi kita kena ambil juga pilih supaya kita dapat macam kita kata wa iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ayat ni saya suka sangat. Saya faham maksud dia macam ni, kena dengan jiwa saya. Saya pernah ada alami macam ni ayat ni. Kita kena ada juga daripada banyak-banyak surah tu, surah yang kita boleh pegang, yang kita boleh tahu dia. Sebab kalau kita nak semua tu baguslah, tapi kalau kita tak sempat macam tu, kita pilih ayat yang mana-mana yang kita rasa macam bagus. Dan mungkin ayat tu kita selalu baca dalam solat. Kita boleh tadabbur surah itu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau basic-basic surah Fatihah ni, kalau kita lihat ada 29 perkataan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu ada 29 perkataan. Dan mempunyai huruf tu itu huruf tu kan 193 huruf. 193 huruf. Manakala 193 huruf tu, kalau kita kelebihan satu huruf tu 10 hasanah, 193 tu kali dengan 10. Kalau kita kira ada yang diberi kelebihan macam surah Al-Fatihah. Kita pergi kepada surah Al-Fatihah ni, kita lihat pada surah Al-Fatihah ni mempunyai nama yang banyak. Mana setiap yang mempunyai nama yang banyak ini menundakan kemuliaannya. Macam nama Nabi Muhammad lah kan, nama Nabi Muhammad banyak kan. Begitu juga dengan Al-Quran, nama Al-Quran pun banyak. Dan nama surah Al-Fatihah ni sependeknya ada yang kata 30 lebih, ada yang kata 12 kan, 12. Saya rekan, saya sebutkan. Pertama, Fatihatul Kitab. Fatih ni maknanya pembukaan kitab. Surah Fatihah ni pertama dalam susunan dan bukan kelima dalam penurunan. Bukan kata surah Fatihah ni turun disusun ikut urutan turun ayat, tapi disusun oleh susunan Al-Quran. Macam surah yang pertama kita tahu basic. Kalau kita kata surah apa yang turun, surah Al-Quran apa yang ayat apa yang paling awal diturun, kita kena tahulah surah Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu basic kita kena tahulah tentang Al-Quran. Fatihatul Kitab.
Saya ringkas kita pergi laju sebab ada pembukaan. Yang kedua suratul hamd. Suratul hamd sebab di situ dihighlightkan alhamdulillahirabbil alamin, itu nama dia surah al-hamd. Ummul Quran, kita selalu baca Ummul Quran ataupun Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran itu, itulah surah Al-Fatihah. Banyak lagi lah kalau kita bincang tentang sebab dinamakan ni, banyak. Sebab dalam isi itu berbagai-bagai tandanya. Dan seterusnya yang keempat sumiyat masani. Al-masani ini Quran ini kata waqad atainal Qur'anil sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini, nama dia masani. Masani maksudnya dia mempunyai 7 ayat. Al-Quran ini mempunyai surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah ini mempunyai 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang balik. Itu dinamakan masani. Ayat ni adalah sebab apa dinamakan masani juga? Kerana ayatnya 7 dan pintu surga pun 7. Itu pun dikaitkan dengan 7 juga. Banyak dinamakan dia masani juga sebab dibaca dalam solat, diulang-ulang balik dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berulang-ulang balik. Dan dinamakan masani juga sebab ayat Quran yang diturunkan. Dinamakan masani juga sebab dia sentiasa diulang-ulang dalam solat. Dan Al-Quran juga dinamakan dia Al-Wafiyah. Mana kalau Al-Quran ni kalau kita baca Fatihah, surah lain kalau kita baca separuh dalam solat kita sah. Kita baca satu surah kita baca 2 kali. Kedua kita baca salat. Tapi kalau Fatihah kita tak boleh nak potong-potong lagi dah kan. Kalau baca separuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada rakaat kedua tambah pula tak boleh sebab Al-Fatihah ni kena habiskan ayat 1 sampai ayat 7. Dan Al-Kafiyah dinamakan Kafiyah, iaitu sebab cukup dalam surah Al-Fatihah ni cukup menghuraikan segala ayat Al-Quran. Jadi ayat yang surah-surah yang selepas daripada Fatihah ini adalah menghuraikan surah Al-Fatihah itu menghuraikan surah-surah yang selepasnya. Surah Al-Baqarah, surah apa itu maknanya dalam surah Al-Baqarah itu induk segala-gala manifesto dalam kehidupan itu berada dalam surah Al-Fatihah itu. Surah yang lain itu Al-Baqarah, surah Al-Imran itu semua menghuraikan Al-Fatihah atau menghuraikan surah-surah yang kemudian. Dan begitu juga dengan Al-Baqarah, surah Al-Fatihah ini nama dia Al-Asas. Banyak nama dia. Al-Asas di mana? Tunjang segala-galanya. Dan surah Al-Fatihah juga dinamakan Asy-Syifa. Surah Asy-Syifa. Surah Asy-Syifa. Maksudnya kalau pernah ada hadis mengatakan kalau kita nak ruqyah, kita nak buat nak berubat dan sebagainya, kita baca surah Al-Fatihah ni 7 kali. Kita baca surah 7 kali. Dan pernah sahabat membacakan surah Al-Fatihah ni kepada satu kaum yang digigit oleh serangga, maka bila dia baca Al-Fatihah ni sembuh tua kabilah itu. Maka dia beritahu maka orang tu memberi kepadanya hadiah kambing. Maka dia sembelih, dia bawa balik kepada Rasulullah. Maka dia tanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kata, mana dagingnya, boleh kita makan bersama. Mana Rasulullah akui tentang sahabat itu yang membaca surah Al-Fatihah itu untuk ruqyah, untuk baca dalam berubat. Dan mana Asy-Syafi. Dan seterusnya surah Al-Fatihah juga namakan surah As-Salah. Sebab dalam solat itu sendiri dibaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah. Dan yang ke-10 ialah surah As-Su'al, surah permohonan. Sebab itu ada segala permohonan dan permintaan. Dan surah yang ke-11 ialah surah Asy-Syukr. Dalam itu ada pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya yang ke-12 yaitu surah Ad-Du'a. Surah Ad-Du'a itu surah yang
pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dan sebahagian daripada nama 12 dan banyak lagi nama-nama tentang surah Al-Fatihah ini. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mari kita pergi terus sekali lagi tentang surah Al-Fatihah ini. Kita lihat bahwasanya dalam surah Al-Fatihah ini itu berbanding dengan mazhab itu berbeza kan. Kalau kita kata mazhab kita Syafi'i ini wajib dibaca secara kuat Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut yang itulah lagi senang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dalam surah Fatihah ni Ar-Rahmanir Rahim ada empat kali diulang. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi mana empat ini Tuhan tunjukkan dalam surah Al-Fatihah ni tentang sifat-sifat Allah. Jadi kalau surah Al-Fatihah ni kita boleh bagi tiga perkara asas sekali. Pertama tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang umat-umat yang terdahulu. Jadi dalam konsep kehidupan kita ini bergantung kepada dua ayat sahaja. Itu ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah ni, iaitu kehidupan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, hanya kepada kamu saja kami beribadat, dan hanya kepada kamu saja ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi dua ayat ini menjadi asas dalam kehidupan kita. Maknanya dalam surah Fatihah ini semua merangkumi kehidupan secara umum, merangkumi semua kaedah kehidupan kita secara umum. Dan asbab-asbab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat ini bergantung pada surah Fatihah, bergantung kepada tahap kepahaman kita pada surah Al-Fatihah. Jadi bila kita dah baca hari-hari ini, kita rasa Alhamdulillahirabbil alamin, kita tak rasa apa. Jadi mana juga saya ni ialah kita nak rasakan apakah hakikat surah Al-Fatihah sebenarnya. Mana kita kata Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu Bismillahirrahmanirrahim satu perkataan dengan Bismillah, dengan nama Allah. Jadi dengan nama Allah ni kita boleh nama Allah yang Asmaul Husna ni, dengan namamu ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, kita boleh menggunakan nama-nama Allah ni banyak Asmaul Husna. Sebab itu bila kita nak doa, kita kena doakan dengan nama Asmaullahul Husna. Ya Allah, Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ghafur, Ya Dzal Jalal, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Mana kita lepas kita menggunakan Asmaul Husna tu, kita masukkanlah doa-doa kita. Tapi kita kena puji dengan nama Allah. Sebab dalam doa ni dia nak memula kepada kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kita berselawat kepada Nabi Muhammad, dan kita kena menunjukkan keinginan kita dan kelemahan kita, keberhajatan kita kepada Allah itu dengan mendayu-dayu, dengan merayu dan melahirkan sifat kelemahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kat sini kita lihat bahwasanya kalimah Alhamdulillah ini adalah satu kata yang besar. Allah mulakan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu semua kalau pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita nak Alhamdulillah. Segala puji lillah. Segala puji itu hanya pada Allah sahaja. Sebab itu satu perkara yang kita kena sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala bentuk kehidupan kita ni. Kita kena tetapkan kita asbataka ya Allah, aku menetapkan bagaimana ya Allah, ya Allah, ya Hayyul Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Mujibas Sa'il, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rabb. Semualah kita masukkan dalam doa kita tu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya syarikat kita pergi kepada surah Fatihah ni supaya kita dapat habis daripada sampai ayat ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekian. Rabbi kulli syai', Tuhan yang memiliki semua sesuatu yang ada di bumi ini siwa Allah. Selain daripada Allah itu al-alam, kan? Termasuk segala malaikat, termasuk pada jin, semua cakrawala, semua yang ada kat sini tu kira alam semua. Semua tu ada alam, semua tu adalah membuah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Luasnya alam ini. Yes. Kata satu ulama, maksudnya kalau kita nak tahu bagaimana luasnya alam ini, luasnya dunia ini,
berbanding dengan akhirat. Kita pergi di satu pantai, kita celupkan jari kita, celupkan jari kita ke dalam laut, maka air yang melekat di jari itulah dunia, dan selebihnya itu adalah akhirat. Bayangkan mana. Sebab tu kalau kita tengok bahasanya seseorang itu bila kita siapa yang solat subuh 2 rakaat, seolah-olah dia mendapatkan dunia dan isinya, luasnya. Kita bayangkan bagaimana dunia dan isinya solat subuh saja. Maka kita lihat kat sini, bandingkan dunia dengan akhirat itu seperti mana air yang melekat di jari kita itulah dunia. Dan dunia ini lebih kecil daripada sayap nyamuk. Mana kalau dunia ni besar daripada sayap nyamuk, maka orang-orang kafir, orang yang buat maksiat tu takkan mendapat minuman walaupun setitis pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi oleh kerana dunia ni lebih kecil daripada sayap nyamuk, maka manusia boleh mendapatkan di atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebab tu kita kena sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan alhamdulillah atas nikmat yang kita ada. Kan, nikmat kesihatan yang kita ada, nikmat masa yang kita ada, dan nikmat mata, nikmat udara, air, dan apa yang ada kita nikmat ni kita kena muji daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya kita pergi kepada sifat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman ni Tuhan yang Maha Pemurah. Ini maknanya semurah-murah Allah itu semua makhluk Allah ciptakan, semua Allah sediakan kehidupan semua makhluk ini. Tak kira orang yang kafir, orang yang beriman, orang yang mukmin, Allah semua memberikan semua. Ar-Rahman. Ar-Rahman ni maknanya, Ar-Rahman maksudnya banyak rahmat. Katsiratul rahmat. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu daripada perkataan yang sama, iaitu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbanding dengan Ar-Rahim ini Allah memberi kasih sayang kepada Ar-Rahim ini, Allah memberi rahmat kepada orang itu dengan memberi hidayah kepada dia. Dan maknanya kalau kita kata Tuhan kasih kat dia, kasih kepada orang-orang kafir, tapi Allah tak bagi rahmat kepada dia, tak bagi hidayah kepada dia, tak beri petunjuk kepada dia, tak beri iman kepada dia. Maknanya Allah bagi kepada harta kekayaan kepada orang kafir, tapi Allah tidak menyukainya, tidak meredainya. Allah tidak memberikan suatu kenikmat, tapi Allah sayang kita. Begitulah kita kata rahmat Allah ni sangat luas. Sebab tu dalam satu hadis mengatakan sebab tu Allah menciptakan alam ini, Allah menyediakan 100 rahmat untuk semua makhluk. 100 rahmat. Tetapi Allah menyediakan rahmat untuk manusia di dunia ini hanya dengan satu rahmat sahaja. Dan selebih lagi 99 rahmat itu di akhirat nanti. Jadi sebab itu kita sentiasa sebut rahmat Allah. Seorang itu kita nak kepada rahmat Allah. Dan kita rahmat Allah inilah sebab tu kita kena baca Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, kasihanilah aku, tunjukkanlah aku. Jadi dalam kadang-kadang kita baca Al-Quran ni, kita kena ada rasa maksud itu datang daripada kita. Sebab tu barulah kita rasa macam sebab kita tak laju sangat. Tapi bila kita baca surah Fatihah ni, kita rasa laju. Sebab dah berapa puluh tahun dah kita nak baca surah Fatihah. Jadi kita kena refresh, kena mencarikan mendengar dan membaca tentang kelebihan-kelebihan surah Fatihah ni lebih lagi, sebab kita dah baca hari-hari. Jadi kita kena Ar-Rahman ni, mana Tuhan Maha Mengasihani kita ni. Tuhan bagi kita boleh puasa, Tuhan bagi kita boleh baca Quran, boleh datang solat subuh, boleh duduk dalam majlis ilmu. Jadi satu Rahman, tanda kasih sayang Allah pada kita sebenarnya. Tanda kasih sayang Allah pada kita, bila Allah sayang pada seseorang itu, Allah memudahkan seseorang itu untuk taatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita tahu kata kita ni dapat rahmat? Kita kata seorang itu dapat rahmat, tapi kenapa dapat rahmat? Sedangkan saya sakit, saya diuji dengan macam ni, tapi Allah kata Allah bagi rahmat. Ada semua ulama dia buat pembandingan. Dia kata seorang itu kadang-kadang dia dipenjara, contohnya dipenjara selama 5 tahun tanpa ada kezaliman lah. Contohnya ni contoh. Dia dizalim dengan dipenjara, disiksa selama 5 tahun atau 10 tahun macam tu. Tapi selepas sampai habis itu, dia keluarkan orang tu dalam penjara,
dan diberi kekayaannya dan diberi kehidupan mungkin 100 tahun lagi selepas tu, maka orang tu selepas dia balik, selepas dia berjaya itu, dia tak ingat dah dia penjara 5 tahun dulu. Dia kata, Allah, dengan penjara 5 tahun dulu aku sekarang kenapa macam tu. Begitu jugalah dengan seseorang itu, bila dia uji di dunia ini, maka bila di akhirat nanti dia tengok kelebihan yang Allah bagi tu, dia berdoa, dia seolah-olah dia kata, ya Allah, kalau aku diuji sakit sepanjang tahun pun tak apalah kalau macam ni dapat pahala. Dan orang yang tidak diuji itu, dia rasa macam, ya Allah, dia dah dapat kelebihan yang besar dengan ujian yang telah lalu itu. Sedangkan orang yang ini tidak diuji lagi, tidak dikafarah, tidak dihapuskan dosa-dosa dia lagi. Itu kelebihan-kelebihan yang ujian Allah bagi kepada kita dunia ini. Di dalam surah Fatihah ni 2 kali lah Ar-Rahman 2 kali, Ar-Rahim 3 kali, menunjukkan kita nak supaya kita faham tentang Ar-Rahman ni li jami'il khalq. Tetapi kalaulah Ar-Rahim khas untuk orang yang mukmin, Allah tambahkan lagi dengan kasih sayang Allah dengan menambahkan syurga sebab dia ada tauhid. Sebab ada tauhid, maka Ar-Rahman ni Allah bagi semua sebab itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ayat sini Maliki Yaumiddin dah sangat yang besar kali tentang tauhid kita. Jadi Allah yang menguasai hari pembalasan. Maknanya yauma la tamliku nafsun li nafsin wal amru yauma idzil lillah. Yaumuddin, hari ad-din di mana kat sini bukan agama. Kalau bahasa Arab dia ada 2 sikit. Maliki Yaumiddin, ad-din agama. Kalau ad-dain hutang. Ad-dain hutang. Kalau ad-din agama. Beza sikit, tambah huruf-huruf saja dah tukar maksud jauh. Yaumuddin ila yaumul jaza wal hisab. Hari pembalasan dan hari perhitungan. Ini yang besar. Sebab itu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu, dia tidak ada apa-apa benda pun. Yang ada kepada mereka itu, kenapa kamu buat jahat ni? Kenapa kamu tak buat jahat? Kamu buat ni? Sebab saya takut hari pembalasan tadi. Dia takut hari pembalasan, rasuah dan sebagainya itu. Kalau dah ada nilai Yaumuddin ni, dia tak akan buat. Sebab itu kadang-kadang kita kata orang yang rasuah dan sebagainya, dia tahu, dia baca ayat Fatihah, dia takkan tak faham ayat Fatihah. Takkan tak baca ayat Fatihah, tapi nak faham kata Yaumuddin tu. Sebab itu di akhir hari kiamat nanti Allah akan tanya, Ainal muluk, Ainal jabbar. Allah akan tanya di pada mahsyar nanti, di mana penguasa-penguasa besar, di mana orang yang berkuasa dunia dulu? Limanil mulkul yaum. Siapa yang memiliki kekuasaan sebenarnya pada hari ini? Tak ada siapa pun yang menjawabnya. Tak ada siapa yang menjawab bangkit, tunjuk muka, tak ada di pada mahsyar. Termasuk para nabi dan para sahabat. Wa anatil wujuh lil hayyul qayyum, dan mereka itu tunduk dengan hayyul qayyum. Maka Allah berkata siapa? Lillahil wahidul qahar. Allah menjawab sendiri. Allah tanya dan Allah menjawab sendiri. Lillah, bagi Allah, al-wahid, yang satu, al-qahar, yang menguasai semuanya. Yang menguasai semuanya dah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maliki Yaumiddin. Ringkas saja. Akidah-akidah lain itu akan ikut dengan Maliki Yaumiddin itulah. Mana yang percaya pada hari kiamat, percaya pada malaikat dan sebagainya. Ini asas tauhid, iaitu takut pada hari pembalasan. Dan kita tahu bahasanya pembalasan itu adalah mizan, ditimbang lagi, dikira lagi, dihitung lagi untuk menentukan seseorang itu syurga ataupun neraka. Sedangkan Allah tu Maha mengetahui untuk siapa yang masuk syurga, siapa masuk neraka. Tapi ada proses keadilan tu Allah nak tunjukkan, minta pengakuan, kan? Ada yang Allah tunjukkan dia seseorang hamba tu dibawa kepada pengadilan, tiba-tiba tak ada dosa dia, sedangkan dia buat dosa. Maka hamba tanya, ya Allah, mana dosa, mana perbuatan aku? Maka Allah kata, as-sittar, aku telah menutupkan keaiban. Sebab kamu di dunia itu, kamu dah menutupkan keaiban orang lain, maka hari-hari ini aku tutupkan dosa-dosa kamu, maka kamu tidak ada dosa lagi dah. Aku dah hapuskan dosa-dosa kamu, dan aku tutupkan keaiban kamu. Masya Allah, kita nak juga lah supaya kesalahan-kesalahan kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak didedahkan di depan khalayak ramai, dan semoga kita dihapuskan dosa-dosa kita, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, tidak ada lagi lah dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini.
Okey, ada 10 minit lagi. Okey, hari akhirat ini, konsep hari akhirat ini dalam azab kubur, syurga, neraka semuanya bergantung pada satu hadis yang Nabi Muhammad kata, "U'iddat li ibadi salihin," aku sediakan bagi hamba-Ku yang soleh ini nikmat-nikmat syurga ini, mala ain ra'at, mata mereka tak pernah lihat, dan wala uzunun sami'at, dan telinga mereka tak pernah dengar, wala khatra ala qalbi bashar, wala khatra ala qalbi bashar. Maknanya walau manusia kat dunia ini berkumpul untuk berhayal atau memikir tentang bagaimana nikmat syurga, manusia nak fikir, nak berhayal itu, nak imagine tentang syurga neraka ni, tak boleh. Tak boleh nak bergambar. Itu yang Allah tunjukkan kepada kita, itulah hanya gambaran sahaja, bukanlah perkara hakikat sebenarnya. Kita tengok dalam kubur tu, apa yang ada dalam tu, tak ada apa benda pun. Tapi dalam akidah kita, kita percaya bahawa itu ada soalan muka dan nakir. Ada 3 soalan yang akan ditanya. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Dan siapa Nabi kamu? 3 soalan saja dijawab. Tapi untuk tempat itu, jadi maknanya kat situlah kita lihat bahawa sebenarnya alam gaib itu luas. Kita tak boleh nak menjangkaukan segala pemikiran kita nak sampai. Dalam surah Kahfi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil, melainkan dinyatakan semua untuk ditimbangkan di hari akhirat nanti. Kita pada nak habis. Iyyaka na'budu wa Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya dalam iyyaka na'budu ni hanya engkau kami minta, maknanya kita nak minta beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan manusia dan jin ini melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadat itu hanya kita beribadat, puasa, sembahyang, semua itu ibadat. Dan dalam ibadat itu kita kena pergi kepada yang kedua pula, nasta'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maknanya dalam dua ni kena bergantung. Jadi pertama kali ibadat, yang kedua nasta'in. Nasta'in ni kita nak buat dalam perkara yang ibadat, perkara dunia. Kita nak buat bisnes, kita nak buat apa, semuanya kita kena balik kepada na'budu. Iyyaka na'budu. Kena balik kepada tujuan itu adalah tujuan kepada ibadat. Jadi maknanya kalau dapat ibadat itu pun kita kena minta pertolongan Allah. 2 ayat pendek je. Dan bila kita nasta'in, kita nak minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tu. Kenapa kita nak minta nasta'in? Nak tunjuk waktu ni kita ni sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya iftikar kita ni, fakir ni, kita kata fakir. Fakir ni maknanya berhajat. Maknanya menunjukkan bahasanya kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang pendek saja merangkumi semua aspek kehidupan kita. Kita kena 2 tu saja. Satu beribadat kepada Allah, satu lagi minta tolong dengan Allah. Iyyaka, maknanya kita kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, kita minta pertolongan daripada apa yang kita nak minta pertolongan daripada Allah. Ya Allah, aku minta pertolongan padamu. Apa pertolongan yang kita nak minta? Iaitu pertolongan yang paling besar sekali kita nak minta ialah, yang hajat yang kita nak minta ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Okay. Jalan yang lurus apa dia? Iaitu al-Islam. Jalan yang lurus ialah Islam. Lepas tu kalau Islam tu, sekarang ni Islam tu dah jadi dah macam susah. Banyak ajaran sesat sini, ajaran sesat sini. Sebab itu dalam Islam kita kata tak boleh nak reka-reka. Kan? Jadi benda tu kalau saya reka sikit, anak murid saya pergi sana, kalau jadi pada kat sini terus jadi menyimpang jauh. Sebab itu dalam Islam kita tak boleh nak reka-reka tentang agama. Kita kena ikut apa yang diajar oleh Rasulullah, dan apa yang ada nas itu kita kena ikut. Kalau masih nak ikut suka-suka hati macam itu, jadi agama macam Kristian lah. Kristian, Buddha, Hindu kan jadi dah tak tahu apa benda jadi dah. Sebab dia tidak ada mekanisme, apa panggil, sistem yang untuk mengawal tu. Kita dah ada sistem yang mengawal tu. Ada semua al-hadis, ada Mekah, ada semua lengkap. Tapi berlaku jugalah tentang orang-orang yang sesat ini, sebab dia mengikut selera dia untuk nak bawa agama-agama itu baru dengan agama-agama lain. Kepahaman yang tidak rujuk kepada orang lain, dia ikut kepahaman diri sendiri saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya
La a'budu siwa, aku tidak akan sembah selain daripada Engkau ya Allah. Maksudnya kita kena tawajuh kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadat kita ni. Tak boleh ibadat kerana suatu benda, kerana seseorang, kerana suatu benda. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni anni fa inni qarib. Bila kamu minta kepada aku, bila surah Al-Baqarah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila kamu minta kepada aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ni adalah dekat dengan kamu. Aku ni dekat dengan kamu. Kamu boleh minta bila masa. Tak perlu ada apa-apa benda pun kamu minta dengan aku. Hajat kita ialah ihdinas siratal mustaqim, iaitu dullani, yakni tunjukkanlah aku kami. Tunjukkanlah, berilah jalan kepada kita ni siratal mustaqim, jalan yang lurus, jadi Islam. Jadi kalau kita keluar daripada Islam, maka bukanlah jalan tu lah kambing-kambing yang tak betul lah sana. Tapi Islam ni, maknanya kita Islam ni, kita kena berhajat kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu saja kan. Balik kepada syariat Islam itu sendiri. Banyak, kalau kita nak tahu, kita kena balik kepada ada kitab-kitab, Al-Quran, hadis, semua tu kita refer kepada mereka. Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu pula? Jalan lurus ada 3 saja. Jalan-jalan yang ada pada dunia ini ada 3 kumpulan saja. Satu, al-mun'im, yang mendapat nikmat. Yang kedua, al-maghdub, yang dimurkai. Semalam kita dah belajar dulu semalam dalam Al-Quran semalam tentang al-maghdub. Yang ketiga, ad-dhalin, yang sesat. Maksudnya 3 kumpulan ni kita minta, kita nak kepada allazina an'amta alaihim, yang Allah bagi nikmat kepada mereka itu, iaitu wa man yuti'illahi wa rasul minal anbiya minal nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa husna ulaika rafiqa. Jadi kumpulan-kumpulan ini para anbiya, para nabi-nabi dahulu, as-siddiqin, para sahabat yang telah membenarkan, asyuhada, mereka telah menjadi saksi, wassalihun, dan orang yang soleh itu kita nak ikut mereka itulah. Yang mana ikut apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah mendapat nikmat Allah, daripada nikmat allazina an'amta alaihim. Kita nak daripada orang yang telah dapat nikmat. Kita nak daripada jalan yang orang yang pernah dapat nikmat. Ghair maknanya bukan. Ghairil maghdub, dan bukan jalan-jalan orang yang telah murkai. Sebab apa orang Yahudi dimurkai? Iaitu mereka ini mendapat hidayah. Mereka mengetahui tentang ilmu. Maknanya orang ada ilmu tapi tak buat ilmu, itu nampak Allah yang murkai sangat. Dia dah tahu tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, tentang Rasulullah, Rasul yang akan datang kemudian nanti, iaitu ismuhu Ahmad, nama dia ada Ahmad dalam kitab. Mereka itu telah menceritakan bagaimana sebab itu Yahudi ini banyak berada di Madinah, sebab mereka menunggu tentang kehadiran Rasulullah di Madinah. Sebab dia tahu dalam kitab-kitab mereka. Tapi bila Rasulullah datang, mereka bukan support Rasulullah, malah mereka yang menghalang agama Islam. Sebab apa? Tujuan mereka berada, mereka hanya bergantung kepada hasad. Mereka dengki, mereka tak puas hati dengan kebangkitan Rasulullah, itu saja. Bukan mereka tahu tentang al-haq sebenarnya, tapi mereka sifat dengki, sifat tak nak bagi orang lain daripada orang bangsa lain menjadi nabi, maka nak juga kepada mereka, tapi mereka tidak juga beriman. Wailul maghdub, yang dimurkai, mana yang diderhaka pada waladhdallin, dan juga orang-orang yang sesat. Sesat ni dia mencari-cari, dia tidak ada ilmu. Dia meronta-ronta sana cari sini, dapat buat kolek-kolek, buat satu agama baru. Maka itulah Nasara ya'malun min ghairi ilm. Mereka buat amalan tanpa ada ilmu yang betul. Maka mereka telah dalalah. Mereka yang satu lagi, dia ada ilmu dan tidak beramal dengan apa yang mereka pelajari. Maka itulah golongan orang-orang Kristian. Jadi dalam 7 ayat ini, yang khas ini menjadi manifesto kepada surah-surah yang lain yang akan datang, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan sebagainya, menyentuhkan. Lebih lagi ayat yang pertama, ayat yang kita buat ini, yang kita di luar saja, iaitu
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allah menciptakan dengan sifat Allah. Allah yang memiliki segala alam ini, dan Allah menciptakan bagaimana sifat dia Ar-Rahman Ar-Rahim, dan sifat-sifat Allah yang lain lagi termasuk dalam sifat-sifat ini juga. Maka Allah ciptakan pula satu lagi sifat Allah Maliki Yaumiddin. Itu akidah. Jadi apa yang kita kena buat, apa yang kita manusia ni kena buat, iaitu kita kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tugas kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan kita menyembah Allah, dengan kita mohon Allah tu, kita akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, kita akan dapat nikmat, kita akan bersama dengan orang yang dapat nikmat daripada para nabi dulu. Dan kita janganlah ikut apa yang sesat ini, yang boleh menyesat. Seolah-olah hari-hari kita dah kutuk dia orang tu lah. Oh, tutup panggil Yahudi, tutup panggil Nasrani, Kristian. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Tapi dengan mereka itulah kita terpengaruhnya. Dengan mereka itulah kita terpengaruh. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat ini. Jadi kita bila kita baca surah Al-Fatihah ni, kita kena mendatangkan dalam maksud yang makna yang besar itu, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu ihdinas siratal mustaqim ni kena sentiasa repeat satu hari 7 kali. Sebab hidayah ni perlu diminta. Sebab kita hati ni kadang-kadang ada lemah, sebab tu kena sentiasa minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta daripada Allah membantu kita supaya kita dapat mengingat ya Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk memahami agamamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk aku boleh membaca Al-Quran. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku dapat memahami agamamu, lebih khusyuk denganmu ya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat dalam surah Al-Fatihah ni yang ringkas yang saya dapat huraikan sedikit, kalau mungkin secara terlalu laju. Sebab saya nak hurai dalam bentuk umum saja, iaitu sifat-sifat Allah dalam surah Al-Fatihah ni yang kita hari-hari akan membacanya, dan kita akan membaca sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Semoga kita ni ditetapkan kerana ihdinas siratal mustaqim, jalan-jalan yang lurus. Kita perlu kepada hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanpa hidayah kepada Allah Subhanahu, tentu kita berada dalam keadaan kesesatan. Hudan lil muttaqin, maka petunjuk bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa dapat memahami dan boleh membaca surah Al-Fatihah. Jadi waktu setiap hari kita baca alhamdulillahirabbil alamin waladdallin, dan kita sentiasa mengucapkan amin. Amin tu kita sentiasa. Sebab itu bila amin tu kita tak boleh laju sangat. Sebab sesiapa yang amin dia tu sesama dengan amin para malaikat, maka diampunkan segala dosa-dosanya. Jadi situlah amin. Maka perkenankanlah doa kami, terimalah doa-doa kami. Apa yang kita minta tadi, iaitu minta hidayah, kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita minta dijauhi daripada orang-orang yang sesat, terjerumus daripada perkara sesat. Maka perkenankanlah ya Allah segala doa permintaan ini. Barulah kita rasa macam kita baca Fatihah tu, kita terasa maksud dia. Mana maksud tu kita tahu dah. Ini maksud umum lah yang kita perlu tahu tentang sifat-sifat Allah yang berada dalam sebab itulah dalam surah Fatihah. Sebab itu surah Fatihah ini diwajibkan untuk kita baca satu hari paling tidak 17 kali sehari. Termasuklah kalau ada solat-solat sunat-sunat lain lagi. Dan kadang-kadang surah Fatihah ini dibaca untuk mulaan majlis dan sebagainya. Jadi bila mula majlis pun kita kena menghayati juga, bukan sekat membaca sebagai kita baca mulakan majlis kita pada hari dengan Fatihah. Jadi tanpa kita memahami maksud itu adalah satu perkara yang merugikan kita, insya-Allah. Semoga kita dapat memahami surah Al-Fatihah dan lebih lagi carilah buku-buku lain untuk lebih mendalam lagi tentang surah Al-Fatihah ini. Itu saja. Semoga kita dapat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan. Yang kelebihannya adalah bukan kelebihan pada apa yang ajar, tapi kelebihannya adalah pada majlis ilmu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala supaya diampunkan segala dosa mereka yang berada dalam majlis ilmu ini, insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suman wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la yatba'una syaqiyyan wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal bars wal junun wa juzza wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu